Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita yang tak dapat kita nak bilangkan lagi banyaknya. Alhamdulillah. Maka dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala itu hari ini kita sama dapat bersama dalam majlis ilmi yang mana kita ada sekarang. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sekarang masih lagi ada bicara hubungan dengan gambaran kasar terhadap fiqh Islami yang mana dulu kita telah lalu mari dah tergambar bagi kita dah tentang tahap perkembangan fiqh di tahap pertama, 2, 3, 4, 5. Maka kita nampak tergambarlah itulah kedudukan fiqh Islaminya. Hari ini kita akan masuk tajuk hubungan dengan isi fiqh. Isi fiqh. Sekarang kita ada muzakirah kita yang ketiga. Muzakirah yang ketiga ni kalau demo ada milik dah tak apa, tak ada milik kita dengar saja. Ada. Muzakirah yang ketiga pembagian hukum fiqh. Tajuk kita hari ini adalah hubungan pembagian hukum-hukum fiqh. Kita nak tahu bahagian-bahagian hukum fiqh. Tengah je fiqh kita nak tahu hukum. Bahagian dia tu berapa bahagi dalam ilmu fiqh ni. Gambar nampak pada kita. Belum pada kita masuk pada isi tu kita gambar kasar dulu apa dia. Katanya hukum-hukum fiqh secara umumnya terbahagi pada 2 bahagian pokok. Jadi bagi setengah ulama tu dia ini pembagian bagi Dr. Husain Hamid Hassan dalam kitab Markha dia muka 15 dia menggambarkan bahawasanya hukum fiqh secara umum. Kalau secara umum lah hukum fiqh ni, isi-isi fiqh tu ada terbahagi pada 2 bahagian pokok. Bagi pada 2 bahagian cara besar. Satunya ibadat, yang keduanya muamalat. Tu. Pertama ibadat, 2 muamalat. Itu cara bagi cara besar-besar. Bagi kasar-kasar. Lepas tu dalam sosok dia ada bagi pada Allah situ. Kita akan tengok. Wit gambar pada kita rupa lagu tu. Kalau itu kita masuk cara tengok. Yang pertama ibadat. Ibadat. Gapo dia ibadat ni? Ibadat ialah hukum syarak yang mengaturkan hubungan seseorang dengan Tuhannya, yang menyatakan perkara yang wajib di atasnya terhadap Tuhannya dari melaksanakan taat dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, muharamat. Ini katakan ibadat.
ialah hukum syarak, hukum fiqh yang katakan hukum ibadat. Hukum fiqh, isi ilmu fiqh yang dikatakan ibadat tu gapo dia? Ialah hukum syarak yang mengaturkan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Ni dia. Hukum syarak yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan dia. Gapo dia hukum syarak? Hukum yang mengaturkan untuk hubungan hamba dengan Tuhan. Hal ni panggil ibadat. Kalau istilah salah katakan syair ta'abbudiyah, syair ta'abbudiyah. Satu istilah lagi kata syair ta'abbudiyah. Maknanya hukum syarak hak mengatur untuk hubungan hamba dengan Tuhan, yang menyatakan perkara yang wajib di atasnya terhadap Tuhannya. Gapo dia dapat menerangkan perkara wajib atas hamba terhadap Tuhan gapo dia daripada melaksanakan taat, buat benda taat dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Itu katakan ibadat. Katakan ibadat. Hak dalam hukum fiqh, dalam kitab fiqh kita ni. Nah. Itulah nuktah pertama kita dapat tahu kata hukum fiqh terbagi dua, satunya ibadat. Ni dia ibadat ialah hukum yang buat hubungan antara hamba dengan Tuhan. Dia boleh buat kerja, buat amal ibadat tunduk pada Tuhan dia. Itu katakan bahagian pertama. Ibadat ini disyaratnya dengan tujuan untuk menjagakan hak-hak Allah yang diwajibkan ke atas hambanya. Jadi ibadat ni, disyaratkan ibadat ni dengan tujuan untuk nak jagakan hak-hak Allah yang wajib atas hamba. Jadi apa dia hak Allah Ta'ala yang wajib atas hamba kena buat, maka inilah tujuan disyaratkan ibadat ni. Untuk hamba dapat jagakan, dapat laksanakan hak-hak Tuhan. Gapo Tuhan wajib atas kita, kita laksanakan. Maka hak-hak Allah yang dipastikan ke atas hambanya ialah gapo dia hak Allah tu? Beribadat semuanya tanpa bersyirik dengannya. Hal ni besar sekali. Hal ni pokok. Hal ni pokok ibadat sekali ni. Punca ibadat ialah beribadat semuanya tanpa bersyirik dengan Allah Ta'ala. Maknanya ibadat yang diwajibkan Allah kata hamba dia ialah semuanya tanpa bersyirik dengannya. Ni semua Tuhan tak syirik dengan Tuhan, buat kerja tak syirik dengan Allah Ta'ala, dan beritizam dengan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Ni dia ibadat. Rasanya kita jelas belaka benda ni. Jadi inilah hukum fiqh yang mana kita belajar fiqh beribadat ni tujuan untuk kita nak sembah Tuhan, tak syirik dengan Tuhan, buat segala suruhan dia, tinggal segala larangan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi mengabdikan diri hanya pada aku jua. Tawayat dah, aku tidak jadikan jin dan manusia mereka untuk ibadat dia, mereka untuk sembah dia. Maknanya untuk mengabdikan diri pada Ta'ala pada segala urusan, pada segala urusan, terutamanya ibadat saat abudiyah dalam bentuk semaya, zikir apa semua ni tuju pada Ta'ala, tidak syirik dengan Allah Ta'ala. Allah jadikan jin manusia tujuan tu ya, ialah untuk ibadat pada dia, untuk tunduk pada dia. Itu secara umum. Jadi bila kita sebut tentang ibadat, kalau kita pergi pada umum lagi itu, bukan ibadat khusus saja dah lah. Ibadat umum tu semua gerak geri kita tu jadi ibadat pada Ta'ala belaka. Kita duk tagri Tuhan, duk tahajari Tuhan tu jadi ibadat. Sama ada dalam bentuk syair abudiyah, dalam bentuk semaya, zikir, Quran dan sebagainya, ataupun bentuk muamalat pun jadi ibadat juga. Tu cara ibadat cara umum. Jadi dalam muamalat pun ibadat juga. Kita kerja jadi ibadat, buat kebun jadi ibadat, buat kereta jadi ibadat, nyaku jadi ibadat, buat umuh jadi ibadat, tukar jadi ibadat, beki kereta jadi ibadat. Semua tu jadi ibadat belaka. Inilah Tuhan jadikan kita untuk ibadat cara umum.
Jadi bukan sahaja kita ibadat hanya dalam bentuk khusus saja dak. Kalau bentuk khusus ni, dalam bab fiqh ni, maknanya hubungan antara hamba dengan Allah dalam bentuk amalan-amalan. Ini ibadat khusus panggil, khusus. Kalaulah kita ni disuruh qada ibadat khusus, maknanya kita kerja lain tu tak ada ibadat. Sikit sangat kita ibadatnya. Tapi terjadi kita penuh umur kita ni, sepanjang umur kita hidup ni 24 jam hari-hari, dan sepanjang hidup ia jadi ibadat kepada Allah belaka. Bukan hanya ibadat khusus semaya, zikir, tahajud, puasa, zakat, haji saja dak. Bahkan kerja lain pun jadi ibadat juga. Inilah ayat ni merakumi ibadat dalam bentuk umum. Nah. Baiklah, sekarang kita lagi ibadat dalam bab fiqh ni. Bab fiqh. Jadi kita jelas tadi bahwasanya ibadat itu adalah hubungan hamba dengan Allah Taala dalam berbagai bentuk ibadat. Matlamatnya ialah mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keredaannya dan takut dari siksanya. Matlamat ibadat ni ialah mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini katakan sa'air ta'budiyah. Sa'air ta'budiyah ni maknanya bentuk ibadat ruhi. Untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Taala. Bahasa kita dekat dengan Tuhan untuk mencari keredaannya, nak cari keredaan Allah Taala dan takut daripada siksanya. Takut daripada siksanya. Itulah merupakan matlamat ibadat. Jadi kalau kita sapa sini, sapa matlamat ibadat ni? Maknanya kita duduk, kita semaya baik, kita zikir baik, kita puasa baik, kita terasa kita tu dapat dekat dengan Allah. Jadi berasa seronok, berasa mendampingi diri dengan Allah. Itu sapalah ruh ibadat kita. Kata sapa situ lagi tu maknanya kita kena duduk patena lagi lah, kena duduk bina lagi lah kita ni. Bahasa dia dah, dia tak nak bagi sekaligus itu, dia kena duduk bina semua dah. Dan lampangan ibadat ini termasuk solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ini lampangan ibadat dalam bab fiqh ni, mana ibadat dalam bab sepik ni ataupun bab khusus ni termasuk solat, semaya, segala bentuk semaya ikutlah, semua semaya. Semaya fardu 5 waktu, semaya sunat, tahajud, witir, gapo semua, duha, gapo semua, maksud solat belaka tu. Puasa, zakat, haji dan lain-lain, baca Quran, berzikir semua tu masuk dalam erti sa'air ta'budiyah. Itu dia. Inilah makna ibadat dalam bab fiqh ada cara tu. Kalau ibadat umum tu sebagian saya katakan tadi, masuk semua segala gerak-geri kita tu jadi ibadat pada Ta'ala belaka. Itu bab umum. Kita jangan lupa tu. Jangan duk khusus pada ibadat hak sa'air ta'budiyah saja dak. Kena pergi pada ibadat umum. Itu hidup kita dah. Sebab tu dalam ayat hak lagi tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna salati, semayaku dan segala ibadatku, hidupku, matiku bagi Allah. Mana semua tu untuk Allah Taala. Jadi ibadat pada Tuhan berlaku segala hidup kita ni. Itulah kita secara ringkas dah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, hukum fiqh yang pertama yang dikatakan ibadat, bahagian pertama secara kasar, dan bahagian yang kedua ialah muamalat. Gapo dia muamalat ni? Yang kedua muamalat, dan dikata juga adat. Istilah ni ada mari, istilah baru ni maknanya muamalat ada juga dikatakan istilah kata adat. Adat. Hak kita duk buat hari-hari. Adat kita, adat hidup kita hari-hari. Ataupun muamalah kita hari-hari. Itu boleh dikatakan adat. Tapi guna adat ni sikit sangat. Dia gunanya muamalat. Muamalat ni lah boleh katakan kelimah istilah yang digunakan kebanyakannya. Boleh katakan seluruh pakai muamalat lah. Gapo dia muamalat ni? Ialah hukum-hukum syarak yang menetapkan hubungan antara manusia. Ini hukum muamalat ialah hukum syarak hak ada hubungan manusia dengan manusia. Hak ibadat ni hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan dia. Itu ibadat. Muamalat ni ialah hukum-hukum yang ada hubungan antara manusia dengan manusia.
Maka dalam kitab fiqh, bab fiqh ni mengandungi dua ni lah. Ibadat dan muamalat. Bab nego, bab jual beli, tu muamalat dia. Sewa menyewa muamalat, buat syarikat muamalat, butai-butai muamalat. Tu maksudnya muamalat belaka tu. Banyak lagi lah. Matlamat daripada muamalat ni ialah menjagakan hak-hak manusia. Ni matlamat hukum, Tuhan tugas hukum, dikatakan hukum fiqh dalam bab muamalat ialah untuk jaga hak manusia. Kalau tak ada hukum ni, jadi manusia akan melanggar hak, akan serai demo tu, akan rapah demo ni sebagainya. Maka ada hukum. Hukum ni katakan hukum fiqh. Hukum fiqh ni dalam bab muamalat. Jadi matlamatnya nak jagakan hak-hak manusia, mentahkikkan maslahat mereka, nak mentahkikkan, menjayakan maslahat. Gapo manusia sama manusia tu ada maslahat gapo, hukum fiqh ni lah boleh mentahkikkan benda tu, boleh menjayakan benda tu. Kalau ada berselisih, hukum fiqh ada cara menyelesainya. Jadi perlu pada gapo, hukum fiqh ada menyelesainya, ada boleh wayaknya. Inilah katakan dapat mentahkikkan maslahat mereka dan menolakkan kerusakan. Nak tolak kerusakan. Tak sewa ada kucak kacir, tak sewa ada balah, tak sewa ada kelahi dan sebagainya. Jadi ada hukum, dan menolakkan kerusakan dan kemudaratan, jadi bimbang-bimbang ke atas mereka. Takut ada kerusakan dan mudarat, jadi bimbang. Memanglah ia kena ada lah. Kalau lah tidak ada hukum fiqh ni, nak sesal ke mana? Bila tak ada sesal, ia akan balah, akan kelahi, akan gapo dan sebagainya. Kami kita masuk makan kacir bagai demo. Lah mana hukum? Kalau tak ada hukum fiqh, bakal kelahi dan sebagainya. Hukum fiqh boleh sesalkan benda tu. Dan dapat menjaga keamanan dan peraturan dalam negara Islam dan masyarakat dunia. Hukum fiqh dalam bab muamalat boleh jaga keamanan. Hal ni buat semua dalam bab politik, bab negara. Hukum fiqh. Jadi kalau kita tengok, kita dah bila dulu tu ibadah, muamalat, munakahat, jinayat, jadi hak muamalat, munakahat, jinayat dan qada semua tu masuk dalam kata muamalat. Jadi masuk dalam siasah politik pun dalam muamalat. Jadi tujuan dalam muamalat ni, dalam bab siasah politik ialah ni, untuk menjagakan keamanan dan peraturan dalam negara Islam, segi-segi betah, dan masyarakat dunia. Ini adalah hubungan dengan negara luar, hubungan negara Islam dengan negara yang bukan Islam. Semua itu dalam bab muamalat belaka. Serta dapat mentahkikkan keadilan dan persamaan antara semua individu perseorangan dalam masyarakat ini. Boleh menjaga keadilan, boleh jalan hukum adil, boleh ada sama rata antara manusia, sesama manusia, dan dapat keadilan bagi individu, bagi peribadi, bagi seseorang. Jadi semua tu duk lekat dalam hukum fiqh dalam bab muamalat. Masya-Allah. Jadi kita gambarlah pada kita kata fiqh ni satu hukum yang lekat, yang cukup sepenuh untuk mengaturkan hidup manusia yang ada hubungan dengan Tuhan dia dan hubungan dengan sama manusia atas dunia ni. Itu dia hukum fiqh. Ialah hukum daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita belajar dah dulu, hukum semua itu daripada Quran dan hadis dan istinbat Quran dan hadis. Kalau dulu tak ada nama hukum fiqh pun tak ada. Kita tahu dah dulu, kita belajar dalam tahap yang keempat daripada perkembangan fiqh Islam lah, baru katakan ilmu fiqh. Belum tu bukan ilmu fiqh dak dia. Hukum Tuhan umum semua tu, dalam bab semua tu. Jadi sekarang ni yang lekat gini lah. Jadi fiqh lah. Mana hukum Tuhan seumum tu lah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, dapatlah tergambar pada kita hubungan dengan pembagian hukum fiqh ialah bab ibadat dan muamalat. Kita masih lagi berbicara hubungan dengan muamalat. Hukum muamalat terbahagi pada 3 perkara. Jadi kita dapat ulama cuba bagi pula muamalat pula kasar, kecil sikit dah tu. Ialah terbagi pada 3 perkara pula, 3 bahagian.
Satu hukum yang mengaturkan hubungan pardi, perseorangan dengan perseorangan di dalam sebuah negara Islam. Jadi dalam hukum muamalah ni ada 3 bahagian. 3 bahagi pula. Bahagian pertama ialah hukum yang mengatur hubungan seorang dengan seorang di dalam sebuah negara Islam. Termasuk padanya gapo? Pengatur hubungan seorang dengan seorang. Termasuk hukum muamalat maliyah iktisad. Ni. Hukum muamalat maliyah, panggil muamalat maliyah. Muamalat tu umum, panggil muamalat maliyah. Muamalat segi ekonomi, segi harta. Segi harta. Jadi nak jual beli, nak gada, nak penjen, nak gapo ni, mana hubungan seorang dengan seorang duduk dalam negara Islam. Ni bab muamalat. Bab muamalat yang ada hubungan, bahagian pertama ialah hubungan seorang dengan seorang. Munakahat, bab nikah kahwin. Muamalat juga bab nikah kahwin. Ini hubungan pardi dalam negara. Murafaat atau pengaduan dan penghakiman atau katakan qadaiyah. Murafaat. Dia mau wakil nak bayar kita. Kita pergi mengadu mahkamah. Mahkamah ambil cara. Hakim ambil cara. Ini katakan hukum murafaat ataupun katakan qadaiyah, hukum qada. Hukum qadi lah, perhukuman dalam segi perhakiman. Ini ada dikatakan hukum yang berhubungan seorang dengan seorang dalam negara Islam, dalam bab muamalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum yang mengaturkan hubungan afrad dengan negara. Tadi seorang dengan seorang. Yang kedua, hukum muamalat dalam bab fiqh ni yang ada hubungan yang mengaturkan hubungan antara seorang dengan negara. Antara afrad, antara perseorangan dengan negara. Termasuk hukum jinayat. Hukum jinayat. Bunuh, membunuh, tikai, menikah sebagainya. Dia ada hubungan dengan negara. Dia seorang tak boleh nak sesah. Tak nak sesah. Ukubat mana seksa denda. Dia mau curi kat tangi, dia mau zina kena reject, dia bunuh orang kena bunuh kelik dan sebagainya. Hal ini ia bukan atas perdi dengan negara. Mana rakyat dengan kerajaan. Hudud ada. Orang minum arak, kena hukum apa dia? Hukum Islam. Bab fiqh cara. Qisas dan kisah bunuh balah. Dia mau bunuh seorang kena bunuh balah kelik. Ini katakan hukum ia berhubungan antara seorang dengan negara. Inilah gambaran kasar hukum fiqh. Dan juga termasuk hak kebebasan rakyat dalam negara. Hak kebebasan rakyat dalam negara. Ini hubungan perdi perseorangan dengan negara juga. Hubungan rakyat dan hubungan kebebasan. Kita ada hak gapo, isyarat gapo, kita boleh buat gapo dalam negara. Ini dikatakan hak hubungan antara seorang dengan negara dalam bab muamalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum-hukum yang mengaturkan hubungan negara Islam dengan negara-negara yang lain. Ini mana muamalah juga ni. Hukum mengatur hubungan antara negara Islam, negeri Islam dengan negeri-negeri yang bukan Islam. Itu hubungnya. Dari siasat diplomasi dan sebagainya. Semua ni yang dikatakan bab fiqh belakang ni. Maka termasuk hal peperangan, hal jihad dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Banyaklah diplomasi ke mana tu. Jadi ini katakan hukum fiqh dalam bab muamalat yang ada hubungan antara negara dengan negara. Itulah gambar kasarnya. Maknanya bab muamalat terbagi 3. Satunya hubungan seorang dengan seorang dalam negara. Yang kedua hubungan seorang dengan kerajaan. Yang ketiga hubungan kerajaan dengan kerajaan yang bukan Islam. Kerajaan lain. Masya Allah. Tergambar tu maknanya besarlah fiqh ni. Bukan lekeh dak fiqh. Bukan lekeh. Temunya kebolehan kita tu setara mana di situ pula. Gambar tu cukup lekat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Sikit sebanyak secara ringkasnya kita dapat tahu apa bagi hukum fiqh.
Baiklah, kita berlangkah pula kepada tajuk berikutnya ialah kesabitan dan ketetapan hukum fiqh. Ini penting kalau kita nak tahu. Secara kasar, kita gambar secara kasar. Kesabitan ataupun kata ketetapan hukum fiqh. Hukum-hukum fiqh ada ni, sabit dia, tetap dia, ada dia tu pesen mana, lagu mana, cara mana boleh ada hukum fiqh tu. Katanya ketetapan hukum-hukum fiqh tersebut ada 4 jenis. Hukum fiqh ada semua dalam kitab-kitab tu. Adanya hukum fiqh melalui cara 4 cara ni. 4 jenis ni. Lah mana? Katanya segala hukum fiqh yang tersebut dahulu sabitnya dan adanya melalui 4 cara atau 4 bentuk. Segala hukum fiqh dalam kitab fiqh kita ni dia ada ke hukum tu dengan bentuk 4 cara. Boleh ada hukum fiqh mari dengan 4 saluran dia mari. Gapo dia kata? Satu, hukum-hukum yang beriktimad atau bergantung pada nas-nas qat'iyah, pada sabitnya, ketetapannya dan dilelahnya pertunjukannya. Ni sawa. Ni secara umum, kita gambar umum dulu. Kata hukum fiqh yang mana ada dalam kitab fiqh kita tu, satunya hukum yang beriktimad, yang bergantung. Sabit dia tu, ada dia tu bergantung pada nas-nas qat'iyah. Nah hak terang, hak jelas. Hak tak ada takwil dah. Hukum fiqh datanya, adanya ambil pada nas-nas qat'iyah. Nah yang tetap, yang tak ada kena takwil dah. Yang cerak dah tu. Qat'iyah pada sabitnya, ada yang sabit. Sabit je tu adalah qat'iyah, maknanya supaya Quran. Qat'i. Hukum Quran datang ni qat'iyah. Dan dilalahnya, pertunjukan ayat tu pun jelas. Maka hukum ni cerak. Hak tu 100%, tak kocak, tak gonyet hukum tu. Ni satu hukum ada dalam fiqh kita. Maknanya bergantung pada nas-nas qat'iyah, nah yang kata putus, kata tak ada gonyet dah, hak kejak kikahkung pada sabitnya, ketetapannya, data dia, sabit dia tu cerak qat'i. Kalau hadis pun hadis sahih, hadis sahih, dan dilalahnya pertunjukannya. Qat'iyah pada sabit dia dan qat'iyah pada dilalah dia, pertunjukan dia. Ayat pun jelas. Jadi ini satu hukum. Apa hukum ni lah mana? Kalau lah hukum fiqh ni data yang sabit lagu ni, lepas tu apa hukum kita, apa sikap kita terhadap hukum di sini? Katanya, maka hukum-hukum ini adalah wajib dan lazim ke atas setiap muslim mengikutinya tanpa ada pilihan lagi. Hukum di sini ni bila hukum mai qat'i, wajiblah di atas setiap muslim mengikutinya. Nak pilih tak boleh dah. Kena pegang dah. Supaya ni lah, supaya hukum semaya. Semaya 5 ketu. Wajib 5 ketu. Ini qat'i dah. Ini. Tak kena takwil apa dah. Tak ada boleh takwil dah ni. Ini qat'iyah. Ini hukum qat'iyah. Kalau ingkar tu kufur dah. Ini. Ingkar kufur. Na'udzubillah min zalik. Maka hukum-hukum ini adalah wajib dan lazim ke atas setiap muslim mengikutinya. Kena ikut tanpa ada pilihan lagi. Tak boleh pilih dah. Nak tak ada tanglerak dah ini. Pakar kena ikut. Dan tidak harus menyalahinya sama sekali. Nak menyalahi tak boleh. Seperti sabitnya hukum kewajipan solat. Cerak. Hakimus solat sebagian jelas dalam ayat Quran qat'i dah, hadis pun qat'i juga. Takwil tak boleh dah. Nak kata semaya tu bukan 5 waktu, tak ada dah. Ya cerak dah. Semaya tu 5 semaya ni hak datang nah qat'i. Ini. Nak takwil tak boleh dah. Kerana nak kata tak kena semaya 5 waktu, semaya batin saja, tak ada dah. Sesat dah tu. Sesat dah. Ni kena pakar tu ni dah. Nauzubillah min zalik. Kita ingat tu terkadang
Yang mari pesing akal fikiran manusia ni, buat putar balik akal fikiran manusia ni, buat mari tak kena sembahyang 5 waktu, sembahyang juga tapi sembahyang secara batin dan sebagainya. Ya ada juga satu jemaah tempat kita ni boleh jadi dia kodok mari tapi tak ada bunyi lagi. Satu jemaah di Kamboja panggil jemaah Zahidin. Jemaah Zahidin. Fuak ni tak semaya 5 waktu, ya semaya apa waktu ya. Hak semaya ceraknya jemaah asar ya semaya. Ya, jemaah asar ya semaya. Jemaah Zahidin dipanggil. Tempat kita ni adanya pesing semaya batin. Semaya batin. Ni. Hak ni tempat kita pun ada, bergerak mengikut Malaysia pun ada, Indonesia pun ada pesing batin ni. Ni maknanya menyalahi bagi nas qat'i dah panggil. Nak takwil tak boleh dak ni. Faham tak? Jadi tidak harus menyalahinya sama sekali seperti sabitnya hukum kewajipan solat, siam, puasa, zakat dan haramnya berzina, haramnya minum arak dan lain. Hak ni tak takwil dah ni. Hak cerak dah nas qat'i. Faham tak? Ini adalah hukum fiqh sabitnya melalui nas qat'i pada sabitnya dan qat'i pada dilalahnya, pertunjukan ayat tu pun qat'i, tak ada takwil dah, tak ada syubhat dah. Itu pertama. Yang kedua, hukum-hukum yang tidak beriktimat di atas nas, apa-apa nas, sama ada qat'i atau zanni, tetapi telah menjadi ijma' mujtahidin di suatu masa, ijma' sahabat. Hukum ni tidak ada nas qat'i. Tidak iktimat di atas apa-apa nas, sama ada qat'i atau zanni. Tak ada nas pada Quran, ada nas pada hadis di atas benda tu. Tapi ada masalah para sahabat ijma' di atas benda ni. Para sahabat telah ijma' atas benda ni, atas hukum ni. Hukum ni tak ada nas yang terai qat'i kata hukum ni haram. Daripada Quran pun tak ada, pada hadis pun tak ada. Tapi para sahabat tu telah ijtihad dan ijma' mereka itu kata hukumnya haram benda ni. Ini juga hukum fiqh sabit dari kitab fiqh. Mana hukum yang sabit melalui ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Kalau itu maka hukum ini juga wajib berpegang dengannya. Tu dah. Bila hukum tu para sahabat telah ijma' dah, maka kita umat yang kemudian ni wajib kita berpegang dengan hukum tu. Hak sahabat ijma' dah. Dan tidak ada peluang untuk beristihad. Kita tak kena istihad dah. Bila sahabat ijma' dah tu, kita kena pakai mengikut itulah, mengikut ijma' tu. Nak menyalahi tak boleh dah. Dan hukum yang sabit dengan ijma' ini adalah seperti yang sabit dengan nas qat'i. Ni besar kejaknya, kemah ijma' sahabat ni. Maknanya kalau nas qat'i tadi, hukum fiqh yang mana mengikut nas qat'i kita tak boleh ubah dah, maka hukum fiqh yang sabit dengan ijma' sahabat pun tak boleh ubah juga dah. Turut tu juga. Masya-Allah. Ini menunjukkan atas kehebatan dan kebesaran sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang mana mereka tu ijma'. Dan kita belajar dah dulu. Ijma' sahabat ni hanya boleh katakan ada pada dua zaman saja. Ialah zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Dua zaman ni saja boleh katakan ijma' sahabat, kerana mereka tu boleh hipung sahabat ramai-ramai duduk sekali. Lepas tu pecah-pecah sahabat pergi rata-rata, pergi ke sebelah Iraq, pergi sebelah Syam, sama mana tu, nak hipun sekali tu susah. Yalah pada masa tu, sebagian kita telah belajar mari dah. Baik. Itu adalah hukum yang kedua, kesabitan hukum fiqh melalui ijma' sahabat. Wajib kita berpegang sebagaimana kita berpegang dengan hukum yang sabit dengan nas qat'i. Jelas tak? Alhamdulillah. Yang ketiga, hukum-hukum yang beriktimat di atas nas-nas zanniyah pada sabitnya
atau zanniyah pada dilalahnya pertunjukannya. Ni. Hak ni banyak sekali ni. Hak ni banyak ni sebab tu khilaf ni. Nah. Hukum-hukum yang beriktimat di atas nas-nas zanniyah pada sabitnya. Dia berpegang di atas nas zanni. Kesabitan nas ni zanni. Tak ada qat'i. Maknanya boleh jadi begini sengerti, kejap sengerti nas ni datang, ataupun ada benda boleh takwil lagi kedatangan dia tu. Tu mana orang ni kata riwayat ni sahih, dia mana kata tak sahih. Dan sebagainya. Itu maknanya sabit dia tu zanni. Karena sanak-sanak tu adalah rijal-rijal ataupun perawi hadis itu begitu begini sebagainya. Maka orang ni kata sahih sisi dia, orang ni kata tak sahih. Jadi orang kata sahih tu baik satu hukum, orang kata tak sahih tu baik satu hukum. Hukum dua-dua ni dah kita tak bekah lakah. Dia mana ni kata boleh, dia mana kata tak boleh. Jadi sabit nas tu pun zanni dan dilalah petunjukkan itu pun zanni. Kalaulah nas tu datang qat'i tapi dilalah zanni, dia mari juga tu. Hak ni zanni sama zanni. Sama-sama kata zanni sekalah. Jadi seka dalam bab ni bukan seka pesi gamak-gamak dak. Mana dia panggil nas zanni ni ada sebab-sebab yang mana boleh timun, tak boleh timun nah ni, dia boleh timun nah ni ada sebab-sebab daripada rawi-rawi dia tu. Rawi dia mana kata sahih, dia mana kata tak sahih, dia mana siqah, dia mana tak siqah dan sebagainya, maka timbullah nah tu zanni. Zanni. Kalau itu hukum-hukum fiqh kita ni sabitlah melalui nas qat'i pada kesabitannya, ataupun itu zanni pada kesabitannya, ataupun zanni pada dilalahnya, pada petunjuk ke mana kita istimak pada nah tu pun zanni ya. Zanni juga. Kalau itu maka hukumnya ada peluang ijtihad padanya dan ada peluang untuk terjihnya. Jadi bila hukum kalau ni hukum sabit di sini ada peluang bagi orang yang ada kemampuan untuk ijtihad dan untuk terjih. Dia mau ijtihad tengok dengan nah-nah yang mana ada tu hipun tengok pelaga kau ni, terjih lagu ni terjih. Kita terjih lagu ni. Ini pendapat dia. Mungkin orang terjih lagu lain pula. Tak ada apa. Sebab apa? Sebab nah ni zanni ya. Bukan cerak 100% kata tak boleh pakai ijtihad dak. Dak bukan begitu dak. Bagai boleh pakai ijtihad ni. Sebab dia nah zanni. Dilalah dia pun petunjukkan dia pun zanni. Kalau itu ini peluang. Ya misal sebagai misal banyak boleh katakan hukum-hukum fiqh kita ada ikhtilaf banyak tu melalui nah ni kerana zanni. Bila zanni ni dia boleh ijtihad, peluang ijtihad bagi mereka yang mana kemampuan untuk ijtihad tu. Seperti qadar yang wajib disapu kepala pada wudu. Ia diambil pada firman Allah Taala wamsahu bi ru'usikum. Pada ayat ini apakah yang diberi artinya dan sebagainya. Ini sebagai contoh misal. Misal seperti qadar yang wajib sapu kepala pada wudu. Qadar sapu kepala pada wudu tu sapu hanya ana kepala kita sapu kepala ambil semaya wudu. Ia diambil daripada firman Allah wamsahu bi ru'usikum. Saya kata wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Ayat Quran ni qat'i. Ayat Quran sabit, ayat Quran qat'i bukan zanni. Tapi dilalah dia tu zanni. Pertunjukkan dia zanni sebab boleh faham. Sebab apa? Ba. Wamsahu bi ru'usikum. Ba ni ba gapo ni ba ni? Bahasa Arab dia ada erti. Kita orang Melayu itu tak erti ba ke ba bagi bawah baca bagi bawah lah. Tapi dalam bahasa Arab ba ni bi ru'usikum di sini ni ada erti. Ada bermakna yang berlainan. Ada bermakna berlainan. Mengikut kaedah-kaedah dari bahasa Arab. Jadi ba pada ayat ini apakah yang diberi artinya dan sebagainya. Ba ni berarti apa? Arti tab'i ke bagi setengah ke ataupun berarti kata gapo dia? Dia. Kalau berarti setengah maknanya bi ru'usikum, maknanya bi ba'di ru'usikum, dengan setengah kepala kamu, berartinya mu kena sapu setengah kepala. Sapu sikit tak boleh
Dia. Jadi untuk menentukan hukum fiqh, menetapkan hukum fiqh melalui ayat ni qat'i. Tapi dilalah dia petunjukkan dia tu zanni sebab ada rubah sini. Boleh faham belaka. Demo ni faham tebak bukan li tab'id. Makna lain. Sebab Imam Syafi'i kata sikit pun tak apa dah. Orang kata tak boleh. Kena semua. Hari tu kata setengah, hari tu kata serobok, 1/4 dan sebagainya. Semua khilaf tu hasil pada huruf ni. Inilah apa kata? Apa dia? Di dalamnya zanni. Petunjukkan dia tu zanni. Faham tak? Tu banyaklah hukum lagu tu. Sama ada apa dia? Aula mastumun nisa dan sebagainya, ikutlah atau kamu setuh perempuan kamu. Mana ayat tu qat'i tapi dilalah dia tu zanni. Kerana boleh faham ada hadis tu, ada hadis ni dan sebagainya, boleh faham ayat tu. Maka timbullah hukum yang berlainan. Fiqh lakah tu. Ada tak? Ni kita gambar tengok tu. Ni dia hukum fiqh kita datang melalui nas-nas zanni pada sabitnya dan juga zanni pada petunjukkannya ataupun dilalahnya. Itu adalah hukum yang ketiga. Yang keempat, hukum-hukum yang tidak sabit dengan nas dan tidak sabit dengan ijma' tetapi diistinbat oleh para fuqaha melalui ijtihad mereka. Ni dia. Hukum-hukum yang tidak sabit dengan nas. Tak ada nas natal pada hukum ni. Nas terai tak ada atas hukum ni. Tak benda ni. Dan tidak sabit dengan ijma'. Ijma' pun tak ada mari atas benda ni. Nas terai pun tak ada. Ijma' pun tak ada. Tetapi diistinbat oleh para fuqaha melalui ijtihad mereka. Tapi bukan ijtihad. Istinbat hukum ni melalui ijtihad. Pakai otak mereka, kaedah-kaedah yang mana ada pada mereka dengan kias. Dengan kias. Hukum ni kita kias dengan hukum yang telah ada ni. Atau istisna pun dekat kias juga dah. Maslahat. Tengok ni panggil kaedah dalam mazhab ni. Maslahat. Al-masalah mursalah. Tengok maslahat. Ada yang pakai maslahat. Tu hukum lagu ni. Uruf adat kebiasaan manusia. Uruf lagu ni. Maka hukumnya lagu ni. Itulah maknanya hukum yang tak ada nah yang terai dan tidak ada ijma'. Kemudian dengan ijtihad. Hak ni banyak hukum. Banyak. Dia. Melalui ijtihad para fuqaha kita, para ulama kita. Bukan nah datang pada Quran terai, datang pada hadis terai tak. Bukan dengan ijtihad ulama. Jelas tak? Kita nampak gambar kasar gitu. Kita luah nampak. Ni dia hukum fiqh lagu ni. Dengan ijtihad ulama. Sebab tu ada khilaf. Hamun kata lagu ni. Sebab ada khilaf. Ijtihad mereka itu. Terkadang dia ada berdalil dengan dalil. Ada dalil dhaif. Dia mana dalil. Dalil kuat. Ya lagu tu. Biasanya itulah. Dan kita nak tahu bahawasanya banyak daripada hukum-hukum fiqh kita ni. Ya waktu tu waktu yang mana hadis tu belum tersusun molek lagi. Belum terkupur molek lagi. Jadi bila sampai satu hadis berdalil dengan hadis ni, tapi tiba-tiba hadis tu bila kedia ni himpun hadis, hadis tu dhaif. Fiqh fuqaha kita kata dah hukumnya lagu ni. Tak boleh ataupun kata boleh. Kerana hadis ni. Tapi fiqh ni ia tak mendalami hadis. Ia tak mendalami hadis. Tak berapa orang saja pada fuqaha yang mendalami hadisnya. Tapi puak muhaddisin puak hadis ni dia mai kaji ke dia pula. Ambil hadis tu mai kaji sanad. Jumpa hadis ni dhaif. Dia mana kata dah hukum tapi kena hadis dhaif. Jadi bagi orang ke dia ni bila jelas atas hadis dhaif tu tak boleh bakar tu kena bakar hadis sahih dah lah. Dia macam itu. Nampak tak? Itulah mana hukum yang keempat, hukum yang sabit dengan yang tidak sabit dengan nas dan tidak sabit dengan ijma', bahkan dengan istinbat ulama, maka hukumnya sebagai berikut. Hukum ni lah mana? Satunya alih tidak lazim
dan tidak wajib di atas muslimun mengikutinya. Ni. Jadi kalaulah hukum daripada ulama tu dengan ijtihad dia, tak wajib dia ikut dia 100%. Ni jadi kita tak jadi ni, tempat kita jadi. Bila ulama kata lagu ni, kita pun tak ada berjelas mana. Ada kata ulama kata ada nah tak ada nah. Cumanya ulama kata. Boleh. Boleh. Kita bersandar pada dalil yang sahih ni. Waktu dia hukum benda tu. Ada orang kemudian tu dia dapat mengkaji pulaknya, kata menyalahi dengan hadis sahih. Kita kena tinggal. Kita turut tu. Tak lazim kita turut dia 100%. Hello. Ataupun yang kedua, harus bagi mereka yang mampu ijtihad berijtihad lain dan menyalahinya. Jadi harus bagi orang yang mikam sama, orang ada mampu ijtihad, dia boleh ijtihad lain pula. Dia mula kata tak boleh dah. Dia boleh ijtihad. Kalau ada dalil yang kuat yang membolehkan hukum tu, dia boleh ijtihad kata boleh hukum ni. Ataupun dia kata boleh, dia boleh hukum dia kata tak boleh sebab ada nas sekian-sekiannya. Jadi hukum pesen ni dia boleh ijtihad. Boleh menyalahi kalaulah seorang itu mampu. Kita tak mampu je dia mukallid lah. Terturut mati kita tak mampu ni. Hak ni kita tak jadi ni. Ya. Jim ataupun yang tiga, wajib di atas mujtahid itu beriltizam dengan pendapatnya sendiri kerana hukum itu adalah terlebih berat mengikut pendapatnya. Maknanya kalaulah hukum ni yang sabitnya lagu tu tadi, kita mampu ijtihad. Kita ijtihad. Dia kata boleh. Tapi dengan nah-nah yang mana ada pada kita ijtihad ni, tak boleh. Maka kita kata tak boleh ni, kita nak pergi pendapat kita. Tak boleh tak boleh dah. Sebab kita yakin mengikut ijtihad kita dengan nas di mana ada pada kita ni kata tak boleh. Maka tak bakal dia berkata boleh dia. Mana? Jadi bagi mujtahid saat itu, dia kena iltizam dengan pendapatnya sendiri kerana hukum itu adalah terlebih berat mengikut pendapatnya. Hukum ni lebih beratnya lagu ni. Maka kita pakai lagu ni. Ya, itulah maknanya hukum yang mana ada kitab-kitab fiqh kita banyak lagu ni. Banyak lagu ni. Dan memanglah bagi setengah ulama tu, dia hatta dalam mazhab sendiri pun dia ada ijtihad. Dia menyalahi daripada imam dia, menyalahi daripada orang yang mana ada sama dia tu. Kerana hukum dia ni nampak lagu ni. Kita misalnya seperti dalam mazhab Hambali, hak jelas-jelas kita dah tahu semua ni. Macam Ibn Taymiyah, mazhab Hambali dia. Mazhab Hambali. Tapi banyak hukum-hukum yang mana ada mazhab Hambali dia menyalahi. Kerana ikut bagi dianya, nah yang mana ada pada dia, ikut ijtihad dia, lagu ni. Kau tak bakat tu. Hatta Imam Nawawi kita sendiri pun menyalahi juga dalam mazhab Syafi'i. Menyalahi juga mazhab Syafi'i. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, kalau temau ni, kita temau pada apa tangan siapa siku dah. Temau ni. Imam Nawawi kan ni ya. Itu pendapat yang lebih kuat dalilnya. Tapak tangan. Kada tu. Tangan, kat ni tangan. Mana masih ada dalil. Sebab tu setengah mazhab tu bukan temau siapa siku, temau kat tangan ni ya. Itu adalah hasil pada ikhtilaf dalam memahami. Baiklah. Hukum yang keempat, harus bagi mujtahid itu rujuk kembali pada daripada pendapatnya. Jadi kalaulah kita ijtihad dah, hukumnya lagu ni, kita tak supang dia mau dah hukum. Dia kata boleh, dia kata tak boleh, kena dalil. Tapi dia kaji-kaji pulanya, boleh pula. Dia boleh ubah ijtihad dia. Seorang mujtahid tu dia boleh ubah ijtihad dia. Sebab salafus salih kita dulu pun, Imam Syafi'i sendiri, Imam Abu Hanifah sendiri pun, Imam Malik sendiri pun, ya 2-3 pendapat juga dia sendiri tu pun. Maknanya bila ijtihad dah, lepas tu dapat dalil yang lain pula aja, lebih kuat daripada hak dulu, dia boleh ubah pula.
Jadi boleh. Harus bagi mujtahid itu rajak kembali daripada pendapatnya. Yang kelima, hak bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan bagi mereka yang meminta fatwa wajib mengikuti fatwanya. Kerana mazhab bagi mustafti dan ami itu ialah mazhab mereka yang memberi fatwa kepadanya, mazhab muftinya. Ni duduk pada kita ramai-ramai ni. Bagi mereka yang tidak mampu berijtihad, bagi yang tak mampu ijtihad, kita tak mampu ijtihad, nak cari hadis juga apa tak mampu. Duk lagu ni kita ni, tak mampu. Dan bagi mereka yang meminta fatwa, bagi orang yang tak kuasa ijtihad, dan bagi orang yang ditanya fatwa, kita nak tahu masalah ni, kita tanya mufti, tanya fatwa. Tanya mufti. Kita katakan mustafti, orang yang tanya fatwa, orang yang minta fatwa. Dia orang beri fatwa tu katakan mufti. Jadi bagi kita yang mustafti ni, orang minta fatwa ni, dan juga orang yang tak mampu ijtihad, wajib mengikuti fatwanya. Kalaulah kita ni kita tanya fatwa pada seorang, kita turut fatwa dia. Turut fatwa dia. Kerana mazhab bagi mustafti dan ami, ni kita tahu. Mazhab kita orang tak reti, orang umum, ami, orang awam. Mazhab orang awam dan mazhab bagi orang mustafti, orang tanya fatwa, ialah mazhab mereka yang memberi fatwa kepadanya. Ini mazhab dia. Mazhab dia ialah mazhab orang beri fatwa kepada dia. Kita turut dia. Faham tak? Kita tak reti gapo, kita tanya dia, kita turut dia. Maka kita tak reti, tak pandai kita tu nak ijtihad dan sebagainya, maka kita turut apa yang mana ada dalam mazhab kita dah. Jadi bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan bagi mereka yang meminta fatwa, wajib mengikuti fatwanya. Kita tanya fatwa apa dia, kita turut fatwa itu. Jadi itulah, dialah jadi tuan mazhab kita. Kita turut dia. Kerana mazhab bagi mustafti, orang minta fatwa, dan ami, mazhab orang awam, ialah mazhab mereka yang memberi fatwa padanya. Siapa beri fatwa pada kita, itulah mazhab kita. Sebab tu bagi setengah ulama mengatakan, orang awam ni la mazhabah lahu. Orang awam la mazhabah lahu. Tak ada mazhab bagi dia. Orang awam tak ada mazhab bagi dia. Dia tak reti apa, dia tak reti, tak tahu. Dia tanya siapa dia, turut kata. Itu mazhab dia tu. Yang mudah. Al-amila mazhabah lahu. Orang awam tak ada mazhab baginya. Kalau nak kira sengerti apa tak? Kita mazhab Syafi'i ni, bila kita masuk mazhab Syafi'i? Cuba tanya diri sendiri. Kita masuk mazhab Syafi'i bila? Boleh hoyak tak? Tak boleh hoyak. Kata kita masuk bila tu? Cumanya kau dah kata kita mengaji mazhab Syafi'i, jadi tahu dah mazhab Syafi'i. Syafi'i dah kita ni, kau dah tu lah. Ya, mazhab ni bukan agama nah. Mazhab bukan agama. Mazhab bukan agama. Semata tunjuk jalan dan bab ilmu mazhab ni. Nak pegang kata agama ataupun titih baris mah. Tak, ia bukan keturunan. Pak kita Syafi'i, kita kena Syafi'i juga. Tak. Ada. Ya terkadang kita tengok dah. Supaya orang India dah. Dia mari duduk Rusia kita tak. Dia Hanafi. Hanafi. Bawa mari duduk Rusia ni. Dia pegang Hanafi je situ. Pas anak cucu dia Hanafi juga kena nasak kena mazhab ni. Nak menikah dengan Syafi'i tak boleh kan? Kerana dia Hanafi. Hanafi ni mazhab ilmu ya, bukan agama. Kita yang Islam faham. Nak pegang kakong tak boleh, kita Syafi'i tak boleh kena lagu ni, kita Hanafi tak boleh kena lagu ni. Nak tinggal tak boleh dah Hanafi kita ni. Kerana kita asal dia, kita nak Hanafi. Pas kalau duduk sini mengaji, tak ada mazhab Hanafi mengajar sini, mengajar Syafi'i. Jadi Hanafi tak?
Masuk tadika Syafi'i, masuk kelas 1 apa kelas ni Syafi'i, mutawasit Syafi'i, habis nawi Syafi'i, apa jadi anak Hanafi juga. Tak jadi Hanafi dah. Nah, begitulah kalau kita ada Hanafi di India pun seperti itu juga. Patutlah Syafi'i siapa susuk dah. Jadi mazhab ni adalah bagi tunjuk jalan pada kita untuk tahu ilmu dalam bidang ni. Ada. Ya, sebab tu maknanya setengah ulama mengatakan al-amila mazhabalahu. Orang awam tak ada mazhab lagi dia. Tak ada mazhab. Isteri gapo? Dia tak reti gapo tanya gitu, orang jawab tu mazhab dia tu, nutuk itu dah. Ada, tu kata. Tu je. Dengan demikian maka kesemua kitab fiqh fiqhiyah dan furu'-furu'nya adalah melazimkan kita mengikutinya kerana kita bukan mujtahidin dan tidak mampu beristinbat hukum dengan sendiri. Ini bagi kita orang ammi ni. Yang mana oleh kerana kita ni kita katakan muqallidin lah, orang taklid lah. Tu ada tu. Kalau kita mampu, tak apa ijtihad. Ataupun ada orang lain dia tu mampu ijtihad. Pas kita tu tanya dia, kita tu sikah pada dia, kita ikut dia, kita menyalahi mazhab kita ada ni. Menyalahi pendapat mazhab kita ada begadah ni. Ada tak? Karena kita sikah pada dia, dia ada mampu untuk ijtihad, untuk istinbat hukum dan sebagainya. Kita nak pergi lagu lain dah, ada pergi semua dah nak mari taklid, mari lama dah, tapi ada orang ijtihad mari, tak supaya kita pergi semua. Kita sikah dengan dia, kita tanya dia, kita turut dia. Turut dia. Kerana dia bagi dalil, alasan sebagainya lebih kuat, lebih jelas gitu. Kenapa kena pergi dia? Pergi. Itu kita mustafti, jadi mazhab kita mazhab mufti. Kita turut mazhab mufti. Jadi seumumnya kita lah ni kena turut kitab fiqh dulu. Sementara ada orang yang boleh tunjuk jalan pada kita yang lebih jelas lagi, maka kita boleh turut dia. Ada tak? Dia. Dengan demikian maka kesemua kitab fiqh dan furu'nya adalah melazimkan kita mengikutinya. Kitab fiqh dan furu'nya kita turut tu dulu. Kerana kita bukan mujtahidin. Kita bukan mujtahidin. Nak syiat tak anda. Dan tidak mampu beristinbat hukum dengan sendiri. Nak istinbat hukum dengan sendiri tak anda, maka kita turut ada dulu. Tetapi sekiranya terdapat mereka yang mampu beristihad, maka mengikut syarat-syaratnya, maka tidak menjadi lazim ke atasnya mengikuti pendapat itu. Kalau ada orang mampu istihad, maka tak mesti dia turut hak kitab fiqh ada. Yang menyalahi pun boleh kitab fiqh ada tu, kerana dia mampu istihad. Dan kita boleh kata ke dia, tak boleh kata dia kaum muda, tak boleh kata wahabi, tak boleh kata dia sesat, tak boleh kata dia, sebab dia ada mampu untuk istihad, maka dia boleh istihad. Ada. Ni kita peluah otak kita, jangan duduk tepik otak. Ada. Jangan duduk tergelak itu saja, dak peluah. Ada. Kita tengok hari ni, sebagaimana kita belajar mengenai tatabuk perkembangan fiqh ni, terkadang mengikut suasana yang mana ada. Maka banyak hukum-hukum yang mana kena tahu hari ni pada perkara yang mana tidak ada pada masa dulu. Pakang tak pakang pun semua macam-macam mana ada pada masa dulu, tak ada. Ada macam-macam pakang mana ada. Hak ni kena pakai ijtihad baru ni. Kita tengok ulama-ulama yang sekarang ni bagaimana mereka ijtihad. Alhamdulillah kita bersyukur pada ulama-ulama negara Islam ni, kadang mereka tu boleh berhimpun sekali setahun dan sebagainya untuk nak bincangkan beberapa masalah bank, masalah pakan ciwik, masalah apa. Dia kata ada berhimpun. Kita cukup pinggan mereka itu. Dan mereka tu mungkin ada menyalahi pada hak dulu, tak apa, kita pakai demo ni. Kerana kita sikah pada mereka itu yang mana mampu mereka tu beristihadnya. Ini setiap pada masa baru. Banyak benar-benar tu. Sebab tu kita peluah otak kita, peluah fikiran kita, insya-Allah kita tu seni. Tak ada duk bosan ke apa dak. Terkadang bosan gitu, bosan gini sebagainya. Banyak perkara yang mana timbul dari diri kita sendiri. Kita usik kita sendiri. Usik kita sendiri dalam bab fiqh ni. Kita tak peluah. Bila kita peluah tu, insya-Allah kita tu seni. Kata hukum fiqh ni tak ada payah mana sekali. Ad-din yusrun. Agama Islam ni agama mudah ya, bukan ada payah sekali. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan perjalanan kita pada hari ini yang mana kita dapat tahu berkenaan dengan apa dia? Pembagi hukum fiqh dan kesabitan hukum fiqh. Dan insya-Allah akan datang kita akan masuk hukum taklid. Ini penting pada kita ni, hukum taklid.
Teklik, kita ada beberapa muka banyak di mana kita akan taruh hukum teklik dan juga hukum tarfiq di mana akan datang. Ni yang mana kita akan tahu lebih ke insya-Allah. Hari ini kita cukup setakat ni insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.